Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Muqaddimah Aqidah Muslim, Aqidah Al-Muslimin. Iman yang syumul. Berapa dia makna syumul? Syumul mana lengkap, yang sempurna. Iman juga mempunyai sifat-sifat syumul, mana lengkap. Pada tiap-tiap rukunnya. Rukun tu, ada berapa rukun iman? 6. Setiap rukun tu ada sifat dia yang sempurna pula. Mana kena jelas sifat ni. Tak boleh pakai, baru ni kita bila secara umumnya. Dengan membenarkan segala ijmal, banyak istilah Arab hari ni. Ijmal tu makna umum. Dan tafsil, itu makna cara khusus, cara terperinci. Ijma' itu makna umum dan tafsil itu makna terperinci. Umum dan terperinci dia buat. Ijma' itu makna cara umum, tafsil makna cara huraian. Itu makna tafsil. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah terkandung di dalamnya beriman dengan wujudnya. Mula-mula kita start rukun iman, beriman dengan Allah. Jadi bila nak kita beriman dengan Allah, kita kena tahu Allah Ta'ala tu ada wujud. Tak situ pula. Sifat-sifat Allah. Tuhan ada sifat. Banyak sifat Allah SWT. Yang disebut dalam kitab kita duk ngaji tu sifat 20 orang panggil. Tidak sekat tu ya. Jangan kata 20 ya. Tuhan tak ada sifat 21 tak ada. Jangan. 20 tu perbahasan yang dibuat oleh sebahagian ulama yang dikenal dengan nama ulama Ahlul Kalam. Kalau orang tempat kita dia panggil ulama mazhab Asy'ariyah. Jadi dia buat 20. Tapi 20 sifat yang sebenar bagi Allah Taala ni segala sifat sempurna adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala sifat yang Tuhan sebut tadi dalam Quran, Tuhan sendiri sebut itu sifat Tuhan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu sifat Tuhan. Jadi banyaklah, bukan kata 20. Jangan kita faham 20 ya sifat Tuhan, tak ada lain. Tak. Setiap yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai sifat, sifat. Yang disebut oleh Nabi sebagai sifat Allah, jadi sifat lagi. Itu. Asma'nya. Apa makna asma'? Nama-namanya. Nama-nama Allah SWT itu banyak. Yang duk bila sekali ni, orang duk bila masyhurnya, berapa nama? 99 nama. Itu masyhur lah tu. Ingat dah kita? Tak ingat juga 99 pun. Budak-budak ingat. Anak-anak kita mengaji di pasti dia ingat. Dan af'alnya. Apa dia af'al? Perbuatan Allah. Segala perbuatan Tuhan itu ada perbuatan. Dia buat makhluk, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat makanan, dia segala hak Tuhan buat. Af'al. Perbuatan Allah SWT. Allah Ta'ala perbuatan af'al macam-macam Tuhan buat. Menurut jalannya yang sebenar, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya ketahuilah bahawa sungguhnya Allah itu, bahawa sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi Tuhan sendiri ayat kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana ketahuilah, mengena tahu tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tak ada. Orang lain tak ada. Dan firman Allah Ta'ala lagi, alam ya'lam bi anna Allah yara. Surah Al-Alaq ayat 14. Maksudnya tidakkah ia mengetahui bahawa sungguhnya Allah itu melihat. Allah Ta'ala itu melihat. Dan firman Allah Ta'ala lagi, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Surah Al-A'raf ayat 180. Maksudnya Allah mempunyai asma'ul husna, mana nama-nama yang indah. Tanda situ asma'ul husna, maknanya nama-nama dia yang indah, yang cantik. Tak ada nama Tuhan tak cantik. Yang agung, yang syumul, yang sempurna syumul itu. Dengan sifatnya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kalau kita nak doa, kita sebut nama Allah Ta'ala yang banyak ni.
Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang. Orang menyimpang itu orang yang lari daripada jalan sebenar. Dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi ada orang yang tak betul, dia akan sebut Allah Ta'ala tu dengan caranya tak betul. Muka dia sendiri tak betul dah. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. As-Saffat ayat 96. Maksudnya, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Tuhan buat kita dan segala benda yang kita buat ni Tuhan. Jadi Tuhan berlaku. Manusia ni pinjai sekejap. Tidak pinjai kita. Pinjai. Di rumah pinjai duduk. Lepas tu jadi orang. Begitulah keadaan. Beriman dengan malaikat mengandungi sifat-sifatnya, sifat-sifat mereka seperti tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ingat malaikat. Orang tanya malaikat ni, jatuh kau tengok dia. Malaikat. Tak jatuh, tak tengok. Dia tak ada apa-apa. Dan dijadikan dia daripada nur. Tanda sifat malaikat. Yang pertama sekali, laki tidak, perempuan tidak. Yang kedua, ianya dijadikan daripada nur. Apa dia nur? Cahaya. Dijadi daripada cahaya. Tidak makan dan tidak minum. Senang dia. Tak cahaya, tak payah saya beri apa tu. Makan tak, minum tak. Tidak derhaka kepada Allah. Kerja dia taat semata-mata, derhaka tak ada langsung. Tak apa dia malaikat tu, nama malaikat. Dan beriman juga dengan malaikat yang disebut nama secara tafsil ataupun tugas-tugas mereka. Kita dengar dah kan tugas dia. Malaikat Jibril tugas dia tugas wahyu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Jadi semua nama-namanya itulah yang telah pun kita ingat dah. Apa dah baru ni. Lupa pula tu tahu lah tak? Tapi ingat dah sekali tu. Ingat Ingat lagi. Alhamdulillah. Kenapa ingat balik? Nak buka balik tengok kitab lama. Beriman dengan kitab-kitab. Beriman dengan kitab-kitab Allah ni mengandungi semua kitab yang diturunkan, termasuk suhuf Nabi Ibrahim. Taurat, kita sahabat Taurat. Nabi Musa. Injil, Zabur, Daud. Injil, Nabi Isa. Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tu. Nama kita tu. Dan Al-Quran itu adalah mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Quran ni dia benarkan kitab yang lahir dulu. Al-Quran itu jadi saksi. Juga beriman dengan segala yang terkandung dalam Al-Quran yang berhubung dengan akidah, syariah, akhlak, kisah-kisah, perkara-perkara yang gaib, jin, malaikat, syurga, neraka dan lain-lain. Duduk situ lah. Jadi kita dalam Quran ayat belakang benda ni. Mana kalau tak percaya ni, tak percaya banyak benda. Tu dia kata kalau tak percaya, tak percaya habis. Kalau kita tak percaya hari akhirat, satu yang tak percaya. Tak lagi. Tak percaya kepada Quran. Sebab Quran sebut benda tu. Bila tak percaya kepada Quran, tak percaya kepada malaikat. Malaikat je bawa Quran mari. Tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi dia terima Quran. Apa saja dia kata, iman tak boleh pisah-pisah. Tak percaya satu, tak percaya habis. Nampak dah? Pasal apa? Tak percaya satu, tak percaya semua. Mana dia kait belaka. Bila tak percaya ke Nabi, tak percaya ke malaikat, tak percaya ke Quran, kau tu percaya. Akhirnya tak percaya juga. Percaya apa benda? Gitulah sudahnya. Beriman dengan Rasul-Rasul pula adalah secara ijmal dan tafsil. Ingat kita mana ijmal, makna apa? Ijmal, makna secara umum. Secara umum, tafsil secara terperinci, secara halus. Secara sosok dia panggil, terperinci. Ijmal secara umum. Tafsil secara terperinci. Dengan sifat-sifat mereka yang wajib pada Rasul itu sifatnya sidqun, tabligh, lagi fatanah, lagi amanah. Itu sifat Nabi.
Sifat yang mustahil, kadzib, dusta, rasulnya, sifat kita dah belajar alhamdulillah dan harus. Beriman dengan hari akhirat adalah termasuk di dalamnya berhubung dengan tanda-tanda kiamat. Hari akhirat kita tak nampak tapi tanda dia sudah ada. Sama ada yang besar ataupun yang kecil. Dan segala muqaddimah kiamat. Muqaddimah ni mana permulaan nak mari kiamat dah. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman yang syumul. Iman yang syumul. Kalau nama orang itu imam, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, imam dengan mim. Kalau hak ni iman, nun dengan nun. Perbincangan yang ke-10, iman itu bertambah dan berkurang. Ni hati-hati kita. Jangan berasa iman tu kuat semua. Tak. Dia turun naik juga. Macam panas sejuk juga. Panas ada panas, ada sejuk. Iman apa sekali dia bertambah, sekali dia kurang. Bila kita buat ibadat, cah bateri naik. Bila kita duduk sore, jumpa kawan-kawan yang hanyut, kurang. Atau kena cari orang kuat, kena cah bateri semua. Jangan duduk hanyut satu kali. Hanyut. Sekurang-kurangnya iman itu ialah tasdik jazam. Kena belajar mulai istilah dia. Sekurang-kurang iman itu iaitulah tasdik jazam. Apa makna tasdik? Membenarkan. Jazam secara putus. Mana tidak kata ya Allah. Tak ada ya. Memang itu. Tidak ada syak dan syubhah. Syubhah itu mana kesamaran. Syubhah mana apa? Kesamaran. Tak ada sama lagi. Tak ada ragu lagi. Kalau sekiranya tidak sedemikian, maka tidak ada iman. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Surah Al-Hujurat ayat 15. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Kalau beriman juga tapi percaya tak percaya. Orang panggil tak percaya dah tu. Ragu dia panggil. Jika sekiranya terdapat syak, ragu betul ke tidak ni. Ini bermakna nifak, ada sifat munafik dalam diri dia. Ragu. Tak kemas, tak percaya, tak yakin, tak bulak dia kata orang tu. Firman Allah Ta'ala fi qulubihim maradun. Ayat Baqarah ayat 10. Maksud dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit berapa dia? Penyakit syak, penyakit ragu. Berhubung dengan penyakit, ada ulama penyakit ragu ni. Ada ulama menafsirkan dengan makna syak. Maknanya penyakit dalam hati dia ni, makna dia syak, ragu. Perlu diterangkan bahawa syak itu bukannya was-was. Dan was-was tidak boleh dianggap syak. Kerana ianya dibawa oleh syaitan. Dan hati kita menolaknya. Syak dengan was-was lain. Seperti seorang yang diajak menjadi kafir. Atau dituduh menjadi kafir sedangkan dia tidak menerima kekufuran itu. Jadi orang kata dia ni kafir ni. Nampak pelik gini ni. Jadi orang ragu kita, was-was kita. Dia sendiri tak percaya. Dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia was-was ni permainan syaitan. Kadang-kadang, orang-orang ni, orang beriman dah ni. Dia memikir, aku ni betul kau beriman. Syaitan mari konsep kita. Nak suruh kita jadi pelik. Jadi, pada waktu itu kita kena tahu, la ilaha illallah. Apa ni? Memang aku sudah beriman daripada awal lagi sampai hari ni. Tak pernah lagi tidak beriman. Kena lawan. Itu permainan syaitan. Firman Allah Ta'ala, Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 201. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, orang yang bertakwa, bila dia kena mari was-was, syaitan mari ganggu dia, betul ke tidak ni, tolak. A'udzubillah minasyaitan, lawan. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Jadi kita tengok sini, pasal apa aku ni? Kenapa jadi kita kena mikir?
Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu, inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallama bihi. Qala, aw qad wajadtumuhu? Qalu na'am. Qala dzalika sarihul iman. Wa fi riwayatin alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Ini maksud dianya. Beberapa orang di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kan Nabi. Jadi sahabatnya mari tanya Nabi, sesungguhnya kami dapati dalam diri kami apa yang dianggap perkara yang dikira besar. Maknanya dalam diri kita ada benda besar lah berlaku. Dari segi imannya, kalau diucap oleh orang itu. Mana kalau kita kata dengan mulut berat benar. Tapi dalam hati itu ada. Terus syok ragu, ada ke tidak Tuhan ni. Dia mari lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu dapati iman itu masih ada? Jadi bila mari lagu tu, mulawai ke tak lawai? Melawai ke tak dalam hati kita? Melawai. Dia kata ada tu, ada. Betul kata Nabi Muhammad, betul. Jadi kita duduk melawai dengan dia. Melawai dengan keraguan. Jadi bila ada, mereka menjawab, ya Rasulullah. Ya, ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah iman yang nyata. Maknanya kalau ada perlawanan dari diri kita tu boleh lawai syok ni, mana itu iman ada dari diri. Kalau kita ada iman, punuh habis. Tak payah gila maya tu, tak ada dek. Hak mana pergi, hak mana beraku beriman tak hari ni, tak lewat, tak aja tengok Tuhan sore habis lagi. Dia mari kau. Jadi kalau kita mari benda ni, kita lawai. Mana boleh. Allah Ta'ala menjadi ke langit dengan bumi yang begini, tak ada Tuhan, tak nak sabar. Jadi lawai. Boleh lawai. Kita lawai. Jadi itu maknanya ada iman. Itu sarif iman. Mana orang itu ada iman. Kalau dia boleh berlawai. Di dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi waswas. Jadi tipu daya syaitan mari nak kacau kita tu jadi waswas ya. Waswas kita tolak main-main gitu. Di kalangan ulama Islam ada yang berpendapat bahawa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada juga yang mengatakan lagi itu tak tambah tak kurang. Ia dipandang sebagai akidah yang tidak boleh dibelah bagi. Jadi ada orang kata iman ni tak, kalau dia beriman. Dia jadi dipanggil satu fahaman murjiah nama dia. Menurut pendapat salaf, bahkan pendapat jumhur ulama, bahawa iman yang disertakan dengan amal yang saleh itu bertambah dan berkurang kerana ada nas-nas yang terang menyatakan demikian. Jadi pendapat yang betulnya kebanyakan ulama mengatakan iman itu turun naik dan turun. Mana dalilnya firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surah Al-Anfal ayat 2. Maksudnya sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, hanya orang yang beriman. Bila sebut Allah, gementarlah hati mereka. Hati jadi takut. Allahu Akbar. Aku terlupa sana. Nak buat benda tak baik, Allah ada. Allah tengok. Allah akan balas balik. Jadi, siapa bulu ngomong mari takut. Biar kita ni boleh macam takut kerja-kerja kan. Lari dia hafak dabal lain metah ni tengok kereta polis depan. Mari. Wah, tu makna wajilat qulub. Makna bergetar hati. Sudah. Tak sama orang lain. 200 habis. Jadi ni tidak bila buat maksiat tu tidak terasa. Allahu Akbar, aku buat salah dengan Tuhan. Tidak rasa kita takut gemetar. Jadi orang beriman betul-betul bila dia buat salah, bila sebut Allah Ta'ala, gemetar hati dia takut. Kita nak cari lagi sesuai. Biar kita boleh menengsak sebut Tuhan, seriang bulu ramah, tak lagi selalu. Nak kena taat selalu. Dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya, ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Bila baca ayat Quran, iman tu kau naik semangat. Firman Allah Ta'ala lagi, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Maksudnya adapun orang-orang yang beriman, maka suruh ini menambah imannya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang yang beriman, dia akan bertambah iman dia.
Jadi bila dia mari tengok musuh tu, kau kuat iman tu. Kau kental. Musuh ada. Allah Ta'ala jaga. Jadi kau kuat. Dan permasalahan lagi, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Surah Al-Ahzab ayat 22. Maksudnya, dan tatkala orang-orang mukmin melihat tentera Ahzab. Ahzab ni cerita apa? Ahzab ni berlaku peperangan yang berlaku di Madinah. Itu nama Ahzab. Tahun yang kelima. Ahzab tu makna parit. Peperangan parit. Parit mari mana? Nabi Gali. Nabi Gali itulah. Tak suruh orang kafir masuk. Kita pergi tengok. Okay, Masjid 7 tu. Masjid 7 duduk tepi parit tu di Madinah. Orang panggil peperangan Khandaq. Khandaq tu makna parit. Ahzab tu maknanya peperangan yang dihadiri oleh 10,000 segala bala tentera kafir. Maknanya kafir dari dunia ni mari belakang. 10,000 nak lanjut Madinah. Jadi bila orang mukmin tengok Ahzab ramai, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul pada kita. Itu janji dah. Kafir akan serang kita. Mari dah lah weh. Dan benarlah Allah dan Rasulnya benar. Dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan. Jadi kau naik iman dia kau kuat, tawakal dia pun semakin kuat. Jadi itu cerita dia. Habislah kita pada pagi ni 2 bab perbincangannya dalam muqaddimah kitab kita Aqidatul Muslimin. Jadi insya-Allah taala kita akan sambung dalam bab mana pula? Bab iman, Islam dan 2 kalimah syahadah. Jadi nak masuk dalam tu. Uraya sikit-sikit dalam iman, Islam dan 2 kalimah syahadah tu perbincangan kita yang seterusnya insya-Allah.